Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami seramai 7 orang dari grup Ipoh akan membentangkan video yang telah kami hasilkan untuk subjek SCCG 3123 Komunikasi Perundingan. Pengenalan, komunikasi antara budaya adalah proses pertukaran maklumat, idea dan perasaan antara orang-orang yang berbeza latar belakang budaya. Komunikasi antara budaya melibatkan pengenalan, penghormatan dan penyesuaian dengan perbezaan-perbezaan budaya yang boleh mempengaruhi cara orang-orang berfikir, bertindak dan berkomunikasi. Komunikasi antara budaya juga memerlukan kemahiran yang dimaksudkan seperti mendengar secara aktif, menggunakan bahasa yang jelas dan sopan, menunjukkan etika yang sesuai dan sentiasa bersikap positif. Komunikasi antara budaya adalah penting dalam konteks perniagaan global kerana ia boleh membantu untuk meningkatkan hubungan, kerjasama dan kecekapan antara rakan sekerja, pelanggan, pembekal dan rakan kongsi daripada pelbagai negara dan budaya. Komunikasi antara budaya juga boleh membantu untuk mengelakkan dan menyelesaikan konflik, salah faham atau ketegangan yang boleh timbul akibat perbezaan budaya. Komunikasi antara budaya juga boleh membuka peluang-peluang untuk pembelajaran, inovasi dan kreativiti dengan mengambil kira perspektif yang berbeza dan melengkapkan kekuatan-kekuatan yang berlainan. Tindakan yang pertama saya adalah sentiasa mengekalkan sikap positif sebelum melakukan interaksi dengan pihak yang mempunyai budaya lain. Sedikit introspeksi diperlukan sebagai persiapan aspek komunikasi silang budaya. Ahli perunding perlu mengenal pasti sikap mereka sendiri terhadap budaya yang lain dan bagaimana aspek ini berupaya mempengaruhi komunikasi dengan pihak yang berlainan budaya. Semua ini boleh dilakukan hanya dengan mengekalkan sikap positif. Selamat sejahtera, saya Tioka Batu Malai, nombor metrik 276232. Seterusnya, tindakan kedua saya adalah memahami kepelbagaian budaya. Adalah penting bahawa setiap pekerja di Malaysia turut didedahkan tentang budaya lain supaya mereka dapat menerima dan memahami konsep kepelbagaian budaya lain yang akan memudahkan urusan perundingan di tempat kerja. Setiap individu membawa nilai, etika dan budayanya ke mana-mana sahaja. Maka adalah menjadi satu keperluan untuk berusaha memahami perbezaan dan menerima kepelbagaian budaya lain dalam melaksanakan aspek perundingan. Tindakan ketiga saya adalah saya akan berlatih mendengar secara aktif kepada ahli-ahli delegasi daripada negara lain dan memberi maklum balas yang sesuai untuk menunjukkan bahawa saya memahami dan menghormati pandangan mereka dengan mengambil kira perspektif yang berbeza dan melengkapkan kekuatan-kekuatan yang berlainan. Tindakan keempat saya adalah untuk menjadi seorang komunikator yang berkesan dan menggunakan bahasa yang jelas, mudah dan tepat untuk menyampaikan ujar-ujar saya dan mengelakkan penggunaan slang atau istilah yang boleh menimbulkan kekeliruan atau salah faham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulfikri bin Alizan. Saya akan menerangkan tindakan yang seterusnya. Komunikasi yang berkesan di tempat kerja adalah isu terpenting bagi memenuhi aspek kejayaan dan kegagalan sebuah organisasi. Jadi tindakan yang seterusnya saya akan lakukan adalah menetapkan matlamat. Setiap organisasi perlu mempunyai satu set matlamat, objektif dan misi yang jelas.
Pihak pengurusan perlu menjelaskan dengan penuh kefahaman kepada setiap ahli kumpulan berunding tentang matlamat organisasi. Hal yang demikian bagi memastikan semua ahli pasukannya berusaha ke arah objektif yang sama, khususnya apabila ingin mencapai kesepakatan apabila melaksanakan proses perundingan. Okey, baik. Tindakan seterusnya adalah jangan sesekali menyentuh isu sentimen perkauman dan diskriminasi. Cara terbaik adalah untuk menggalakkan komunikasi antara budaya yang sihat adalah untuk tidak menggalakkan perkauman dan diskriminasi tentang menyokong kuat dasar bukan perkauman. Hal yang demikian dengan melaksanakan langkah-langkah yang dinyatakan pasti akan menghasilkan komunikasi antara budaya yang berkesan. Ingatlah bahawa semua ini bukan sahaja akan meningkatkan reputasi organisasi dan negara di peringkat global, tetapi secara tidak langsung akan memberikan skop pekerjaan itu sebagai input yang terbaik. Tidak dapat dinafikan kepentingan komunikasi perunding amat diperlukan di tempat kerja. Akhir sekali, tindakan yang saya lakukan ialah mempraktikkan teori komunikasi berkesan. Sebagai ahli yang diwakilkan dalam satu rundingan di negara lain, ini merupakan cabaran yang besar khususnya bagi setiap ahli kumpulan perunding yang mewakili negara Malaysia. Individu yang diwakilkan perlu mengetahui akan teori-teori komunikasi sebagai panduan dalam proses membuat keputusan dan mengambil tindakan bagi mengenal pasti keadaan di sekeliling. Hal yang demikian supaya dapat membuat jangkaan terhadap fenomena yang bakal berlaku dalam pembincangan yang dihadiri. Ia turut membantu individu untuk membuat keputusan tentang kepentingan aspek pembuatan keputusan dalam komunikasi perundingan. Terdapat beberapa strategi komunikasi yang sepatutnya digunakan semasa fasa pertama bagi mengurangkan perbezaan budaya. Halangan komunikasi dapat diatasi dengan memahami budaya orang lain sebelum berinteraksi dengannya. Budaya terdiri daripada bahasa dan perilaku budaya orang lain. Kita perlu memahami konsep budaya dan faktor yang berkaitan untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi. Rakan saya seterusnya akan menjelaskan untuk strategi komunikasi. Terima kasih. Tarikan fizikal adalah strategi utama untuk membina imej. Anda perlu memikirkan kesan yang anda mahu dan kemudian melaksanakannya. Menurut Jeffrey dan Dunham 2001, teori evolusi menyatakan bahawa daya tarikan fizikal mempunyai kelebihan yang besar dan dalam situasi temujanji. Kajian telah menunjukkan bahawa tahap tarikan fizikal seseorang terhadap orang lain mempunyai kesan yang ketara terhadap keupayaan seseorang untuk berjaya dalam perundingan. Sebuah kajian di Amerika Syarikat mendapati bahawa warna rambut wanita semasa rundingan perniagaan mempengaruhi keupayaan mereka untuk mendapatkan tarikh yang mereka mahu dan mendesak lelaki yang terlibat. Kajian yang sama mendapati bahawa daya tarikan lelaki pilihan warna pakaiannya semasa rundingan kedua-duanya menunjukkan bahawa dia sensitif terhadap isu yang dihadapi, ramah dan mudah bergaul. Salam sejahtera, saya Satishra Anak Akib Balakrishnan, nombor matrik 276428. Yang kedua ialah strategi ruang atau lingkungan peribadi. Ia adalah kawasan di sekeliling kita, tidak kelihatan oleh orang lain, di mana kita berasa selamat dan tenang. Kita akan dipadamkan jika ada orang yang masuk ke sini. Oleh itu, tabiat special perunding juga mesti diambil kira semasa sesi, kerana ia adalah bekalan benda yang tidak berkesudahan untuk digunakan dan tempat untuk pergi. Ruang adalah penting untuk kehidupan.
Evolusi pertahanan wilayah yang agresif dan kemunculan kumpulan yang berkongsi beberapa julat adalah kedua-dua produk daripada penggunaan sumber yang cekap. Apabila seseorang itu sendirian di dunia, dia mengambil ciri-ciri perkara yang dia temui. Dia mungkin menjadi cemas dan bermusuhan jika orang lain memasuki sempadan egonya yang luas. Orang biasanya membezakan antara 4 jenis jarak atau pemisahan: mesra, peribadi, sosial dan awam. Penyelidikan menunjukkan bahawa jarak sosial sering digunakan dalam konteks perundingan. Perunding dari Arab Saudi misalnya menikmati lebih privasi daripada rakan sejawat mereka di Britain. Kedua-dua British dan Arab akan berundur. Orang dari luar bandar telah ditemui memerlukan lebih banyak ruang peribadi daripada rakan sejawat mereka di bandar. Menurut penyelidikan itu, mungkin terdapat perdebatan mengenai siapa yang boleh mengambil kerusi kuasa di hujung meja. Strategi yang ketiga ialah strategi kognitif. Strategi kognitif ialah apa sahaja yang membantu anda mempelajari dan menghargai orang lain serta cara hidup mereka. Gaya komunikasi yang berbeza, norma budaya dan pandangan dunia semuanya boleh menjadi halangan yang berpotensi untuk memahami dan bekerja dalam situasi sosial. Jika anda ingin berkomunikasi dengan lebih mudah dengan penduduk tempatan, pelajari bahasa mereka. Rundingan ialah alat penting di mana orang bekerja dengan orang lain untuk memenuhi keperluan mereka dengan lebih baik. Rundingannya ada di mana-mana dan konteksnya berkisar daripada kejadian harian biasa kepada peristiwa bersejarah yang meluas. Atas sebab ini adalah penting bagi orang ramai untuk mengetahui cara mendekati rundingan dengan berkesan untuk mencapai perjanjian yang adil dan saling menguntungkan. Bagaimanapun, rundingan latihan adalah mencabar kerana ia merupakan aktiviti kompleks yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak. Ejen kognitif ialah alat yang menjanjikan untuk membangunkan ejen tersebut kerana mereka boleh mensimulasikan ingatan manusia, berat sebelah dan strategi penyelesaian masalah membolehkan pelajar mendapat gambaran yang lebih baik tentang bagaimana perunding sebenar akan bertindak balas terhadap pelbagai keadaan. Kajian terdahulu menunjukkan bahawa teori minda keupayaan untuk menakul tentang kepercayaan dan niat orang lain mungkin memainkan peranan penting dalam perundingan. Orang ramai tidak selalu menggunakan teori minda apabila ia menguntungkan mereka, tetapi latihan dengan ejen perisian yang mempunyai upayaan teori minda boleh meningkatkan penggunaan teori minda dalam penggunaan manusia. Fisher dan Urey 1981 menasihati perunding supaya menumpukan perhatian pada kepentingan, bukan kedudukan. Dalam erti kata lain, seorang perunding yang mahir mendasarkan keputusan pada matlamatnya sendiri dan matlamat pihak lawan. Malangnya, dalam runding matlamat sebenar, pihak lawan sering tidak jelas membuat inference tentang matlamat yang tidak diketahui ini memerlukan teori minda, keupayaan untuk menakul tentang keadaan mental diri sendiri dan orang lain. Sekian, terima kasih. Strategi yang keempat ialah strategi tingkah laku. Strategi ini menggabungkan serapan psikologi, neuroscience dan ekonomi untuk memahami cara individu dan organisasi membuat keputusan dan mengambil tindakan. Bidang ini meneroka cara berat sebelah, emosi dan batasan kognitif manusia yang boleh mempengaruhi dalam pembuatan membuat keputusan dan cara mengatasi halangan ini untuk mencapai hasil yang lebih baik. Strategi tingkah laku sering digunakan dalam konteks perniagaan dan pengurusan di mana ia boleh membantu syarikat mengoptimumkan proses membuat keputusan mereka dan meningkatkan prestasi keseluruhan mereka. Ianya melibatkan mengenal pasti berat sebelah yang mungkin menjejaskan tingkah laku pekerja atau pelanggan. Mereka bentuk insentif yang menggalakkan tingkah laku yang diingini atau menggunakan pendekatan terdorong data untuk meramal dan mempengaruhi tingkah laku. Strategi tingkah laku boleh membantu individu dan organisasi dalam membuat keputusan yang lebih berkesan dengan mempertimbangkan tingkah laku manusia dan kerumitan dalam membuat sesuatu keputusan.
Strategi tingkah laku terbahagi kepada dua, iaitu akomodasi dan divergen. Akomodasi ialah memberi sokongan sementara orang lain bercakap dan cuba menyampaikan sesuatu makna. Ianya melibatkan perbuatan dalam mengulangi perkataan yang boleh disalahfahamkan atau membawa kepada salah faham, menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan keadaan dan memberi masa yang cukup kepada komunikator untuk menyampaikan maksud mereka. Akomodasi merupakan satu proses yang memerlukan kerjasama daripada dua belah pihak atau lebih yang mana mempunyai matlamat yang berbeza untuk membentuk satu matlamat yang dapat memuaskan hati kedua-dua pihak tersebut. Untuk menampung antara satu sama lain, seseorang itu mesti terlebih dahulu menyedari dan kemudian menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain. Divergen pula ialah orang yang berbeza di mana individu yang mengelak daripada berinteraksi dengan orang lain. Seterusnya akan mengelakkan situasi di mana konflik berkemungkinan timbul. Tidak akan bertindak balas secara negatif terhadap konflik sebenar dan akan menunjukkan perbezaan dalam gaya komunikasi. Pakar psikologi telah mendapati bahawa apabila orang terlibat dalam pemikiran yang berbeza, ia sering menghasilkan idea-idea yang baru. Hal ini demikian kerana idea asal biasanya terhasil daripada menggunakan pendekatan yang berbeza. Untuk melibatkan diri dalam pemikiran mencapah, seseorang itu mesti boleh menggunakan proses pemikiran baru untuk isu-isu tertentu dan menjana pelbagai kemungkinan penyelesaian. Apabila isu mempunyai lebih daripada satu jawapan yang betul, pemikiran mencapah membolehkan penyelesaian masalah melepaskan tanggapan yang diprasangka dan berfikir secara bebas tentang penyelesaian yang berpotensi. Oleh itu, garis penaklukan ini adalah garis pemikir mendata. Untuk mencari penyelesaian baru dan menarik kepada situasi yang sukar, pemikir yang berbeza sering bergantung kepada gerak hati dan pengalaman harian mereka sendiri. Sebagai subset gaya pemikiran lain, pemikiran konvergen, pemikiran divergen menyusun semula pemikiran yang telah dipecahkan kepada bahagian komponennya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Akram Izzanuddin, nombor metrik 275939. Di sini saya akan membuat kesimpulan kepentingan penerapan amalan komunikasi antara budaya di tempat kerja tidak boleh dipandang ringan dan dianggap remeh. Ia memainkan peranan penting dalam sesebuah organisasi dan juga mempengaruhi setiap urusan yang dijalankan. Walaupun interaksi silang budaya bukanlah sesuatu yang baharu dan telah wujud sejak sekian lama, namun dengan kemunculan globalisasi, dunia telah menjadi semakin rapat. Maka, tidak menghairankan bahawa masyarakat perlu mengembara kebahagiaan dunia yang berbeza sebagai sebahagian daripada pekerjaan. Mereka dan perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran baru itu. Walau bagaimanapun, penyesuaian tidak selalunya mudah dan sedikit sokongan persekitaran kerja sangat membantu dalam memudahkan proses penyesuaian diri. Untuk terlibat dalam aspek komunikasi, perundingan, seandainya semua pihak bijak memanfaatkan kepelbagaian budaya di tempat kerja, ia bukan sahaja boleh memberi kesan positif terhadap kreativiti dan produktiviti, malah keuntungan kepada organisasi tersebut.